Assalamualaikum. Hari ini aku akan bergerak ke Satun bersama-sama ahli pawai, YIP dan Jejawi Perlis untuk melawat 5 institusi atau NGO kebajikan. Kami akan menyalurkan sumbangan dan melihat sendiri apa dan bagaimana mereka menguruskan pusat-pusat jagaan, latihan dan pemulihan di sana. Mata wang Malaysia jatuh merodu hari ini. Aku tukar 400 baru dapat 3,000 baht. Bermakna RM100 lesap. Agenda kami sebenarnya bermula esok hari. Jadi hari ini kami bersiar dulu di wilayah Satun ni. Tengok apa dah. Minuman cannabis ni biasalah dijual di 7-Eleven. Manakala minuman ketum ada di warung-warung tepi jalan ya. Kami dibawa melawat The Orange Cafe ni. Banyak viral di kalangan orang Malaysia lah. Cafe ni kiranya tempat OOTD lah, Instagramable. Kemudian besoklah ke Pak Bara ni, pekan Cowboy ya. Tapi jadi tumpuan orang Malaysia datang makan seafood. Kami menginap di Palm Resort malam tu. Pagi ini kami bergerak ke Sekolah Raja Panugroh 3 di Satun. Raja Panugroh ni sebenarnya daripada 3 perkataan lah. Raja, Rakyat dan Anugerah. Sekolah ini terbina atas jasa Raja Thai yang ke-9, Bhumibol, melalui penubuhan yayasannya selepas terjadinya taufan Hairat pada 1963. Sekolah ni menempatkan anak-anak yatim, anak terbuang, buruh kanak-kanak, mangsa dera, kerja seks kanak-kanak, kanak-kanak daripada keluarga fakir dan pesalah juvenil. Namun anak-anak yatim kira-kira 80% lah daripada keseluruhan 820 orang pelajar di sini. Mereka terdiri daripada berbagai latar belakang agama, dari umur 1 hingga 12 tahun. Sebelum aku terlupa, orang asli yang terdampar pun mereka ambil juga. Rata-rata cikgu di sini boleh berbahasa Inggeris. Dahsyat jugalah memandangkan bahasa Inggeris tidak diajar di sekolah-sekolah. Jadi mereka belajar atas inisiatif sendiri. Menurut pentadbiran sekolah ni, pendapatan utama sekolah ni adalah daripada perlawanan tomoy. Yang mana sekolah ini telah melahirkan fighter tomoy paling ramai dan paling kuat sekali di seluruh Thailand. Dengan bangganya mereka memberitahu hasil kemenangan mereka sudah mencecah ratus ribu baht. Sekolah ni istimewa. Guru-gurunya mendidik pelajar-pelajar mengikut potensi yang ada pada diri mereka. Beberapa kali mereka menegaskan pelajar-pelajar di sini dibentuk agar menjadi street smart, bukannya college smart. Misalnya budak-budak Samsing pesalah juvenil inilah. Mereka diasuh jadi fighter yang sebetulnya, naik atas ring dan bertarung untuk cari makan. Manakala budak-budak yang terjebak dalam industri seks dan aktiviti seks, daripada mereka terus hanyut dengan aktiviti massage, happy ending dan sebagainya, mereka dilatih dengan urutan tradisional yang mana kemahiran mereka boleh digunakan untuk menjana pendapatan kerana pelancong-pelancong suka Thai massage ni. Kami hanya dibenarkan untuk melawat 2 bahagian ni saja. Difahamkan ada beberapa sektor lagi yang menjana pendapatan mereka dan sebagai latihan pelajar mereka, seperti peladangan, perniagaan dan pertanian. Ni kira praktikal lah.
Aku harap pakcik-pakcik ni bayarlah kat mereka sikit. Cuma satu je, yang lain sikit tempat-tempat macam ni kalau di Malaysia kita tak boleh ambil gambar mereka. Identiti mereka ni sebagai kanak-kanak kita tak boleh dedahkan, mana tahu satu hari nanti mereka jadi orang berpengaruh di dalam negara. Sepatutnya rekod-rekod mereka dirahsiakan. Tapi berbeza di Thailand, mungkin benda ni biasa kot bagi mereka. Seterusnya kami ke Ratapum. Kalau dalam English tu dia pelik sikit lah, Siam kan dia suka pelik-pelik tapi kalau dalam bahasa Melayu tu kita bolehlah kata dia pusat demonstrasi latihan vokasional dan kecukupan ekonomi. Pusat ini di bawah Red Cross Children Home. Dia memberi latihan terutamanya pada mereka yang kehilangan keupayaan, lebih kepada sektor pertanian, dan banyaklah menghasilkan produk-produk yang berdaya saing. Latihan yang diberikan percuma. Pusat ini terletak dalam kawasan seluas 1.5 ekar. Antara benda yang mereka banggakan, mereka buat kajian 155 jenis herba. Mereka buat produk baja organik sendiri. Mereka biarkan berpuluh-puluh benih pisang. Mereka hasilkan bakar itik nila tanpa kolam. Dan ni walaupun tanpa kolam, itik tu boleh bertelur. Mereka pun ada 200 pasang burung layang-layang, yang mana sarang burung layang tu dijual kepada komuniti tempatan dengan harga yang murah. Produk madu lebah dan keluluk mereka dijual di Malaysia dan Indonesia, yang hasilnya telah mencecah hampir 2 juta baht setahun. Tumbuhan macam jagung, cabai ni usah kata lah, buahnya lebih daripada daun. Ini cara-cara dia buat campuran tanah berapa bagian untuk tanah. Ini yang last kali. Manakala putik-putik buah yang luruh ni dikutip, dibakar dan dibuat pemerjawapan, airnya dikumpul macam cuka ni, disembur pada pokok-pokok lah. Serangga pun tak akan kacau, tanaman pun akan jadi lebih subur. Baguslah ni produk ni. Ini pula produk menggunakan pisang untuk menggantikan gula. Manisan ni katanya persis stevia lah. Menurut mereka orang yang kena diabetik pun makan tak ada masalah. Lakulah produk tu. Hari ini kami bersarapan di Zana Dinsam sebelum berangkat ke Zonghua Charity Home di pinggir Bandar Hat Nyai. Zonghua Charity Home ni sebuah NGO yang macam Rumah Sejahtera lah kalau kat Malaysia ni, yang menguruskan pusat warga emas berbangsa Cina. Syarat kemasukan dia pun sama lah macam pusat-pusat penjagaan warga emas di Malaysia. Pengurusnya mengatakan pusat ini diuruskan menggunakan dana sumbangan orang ramai dan syarikat korporat. Dan mengejutkan jugalah, sumbangan terbesar yang mereka dapat adalah daripada Malaysia. Zonghua tu kiranya Tionghoa lah. Jadi menurut mereka, pemerintah Thai ni dia tak mau hejaan-hejaan yang sama dengan Malaysia. Apa saja yang sama dia tukar lah. Tionghoa tengok jadi Zonghua.
Belacan tengok jadi bam peracan. Dia tak mau sama. Setui dia jadi satun. Tengok macam tu lah. Sama macam sini jugalah. NGO Cina kebanyakan dia telus. Kita bagi berapa, dia kira waktu tu juga dan dia suruh sign receipt. Kereta kodok ni boleh mencecah harga 100,000 baht sekarang ni. Kalau duit kita berbelas ribu ringgit jugalah. Seterusnya kami bergerak ke Taman Sakon Hatnyai School for the Blind. Sekolah ni terletak di atas bukit, jadi kami terpaksa naik pickup untuk ke sana. Sekolah ini pun ditubuhkan oleh Raja Thai yang ke-9, Bhumibol, melalui yayasannya setelah Thailand dilanda tsunami dan banyak sekolah yang rosak. Menurut cikgu-cikgu dari tempat yang telah kami lawati ni, Raja Thai ke-9 Bhumibol ni disayangi sebab pada era dia telah banyak menghapuskan diskriminasi dalam pendidikan dan pejawatan dalam kerajaan. Dia suruh ambil saja rakyat-rakyat dia, tak kira agama, semuanya dikira rakyatnya. Sekolah ini menempatkan 64 orang OKU penglihatan. Ramai juga yang terdiri daripada Muslim. Mereka belajar Quran menggunakan Braille. Mereka ada 2 modul macam PDK juga di Malaysia. Satu di rumah dan satu lagi di pusat, di sekolah. Jadi mereka lebih fokuskan ke arah kesenian lah. Tapi itulah tengok tu, yang lelaki jadi mangsa keadaan lah. Di make upnya macam bapuk. Dah lah kawan tu tak nampak. Nanya kawan tu. Semua yang lelaki dah jadi macam game pelangi. Kegiatan pelajar pada sekolah ini, satu kegiatan ialah dikir. Terimalah kegiatan kepada kumpulan kami. Terimalah. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Lulus universitas ya. Oke. Ajibครับ ผมเป็นผู้จัดการจากjemaah Indonesia Kakak. Bye bye. Kami makan tengah hari di Cabura Samila Beach, Songkhla, sebelum berangkat ke Songkhla Baby Home. Tengok tu macam mana pekerja kontrak time bancuh simen. Langsung tak mengotorkan kawasan taman. Patut dicontohi ya. Songkhla Baby Home ni ialah NGO yang menguruskan pusat jagaan bayi tak sah taraf, bayi terbuang, bayi industri seks dan yang mengidap penyakit berbahaya lah. Dia hanya menempatkan baby dari latar belakang Buddha. Kalau Islam, mereka akan terus hantar ke Patani lah. Terdapat lebih kurang 200 bayi di sini. Mereka akan dibesarkan di bawah pusat asuhan ni hingga berumur 18 tahun. Difahamkan ada yang sudah berjaya hingga ke peringkat PhD.
mereka kembali semula ke sini, membantu tempat ni dan menganggap kaki tangan sini sebagai keluarga mereka. Yalah, kau nak balik mana lagi? Mana ada kampung. Kami sebenarnya tak dibenarkan melawat pun. Dan kami pun faham, sebagaimana RKK di Malaysia pun, kita tak bagi orang sewenang-wenangnya masuk dan ambil risiko jika ada apa-apa berlaku nanti. Kami kemudiannya singgah di Songkhla Central Mosque untuk solat asar. Memang gah lah, hingga digelar Taj Mahal of Songkhla. Arkiteknya beragama Kristian dan ia mengambil masa 10 tahun untuk dibina. Bagi siapa yang pernah dengar kisah Dr. Stanley di Pulau Samoa, di sini pun berlaku lah. Aku terkejut juga. Memang terkejut lah. Setakat itulah yang aku dapat ceritakan. Tahniahlah kepada Pawai Yip dan Pawai Jijawi kerana menganjurkan program bermanfaat ni.